Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah secara online melalui FB Live anjuran NGO Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG, iaitu ini sebenarnya kalau ikutkan waktu itu adalah untuk saya membaca mutiara-mutiara nasihat daripada kitab Tajul Arus lil Imam Al-Arif Billah Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimallahu ta'ala. Tetapi oleh kerana kuliah yang dijadualkan pada pukul 10.30 pagi tadi ada halangan untuk diadakan pada waktunya, jadi saya teruskan juga kuliah berkaitan untuk kita mensyarahkan kitab Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur yang disusun oleh Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin Hafizahullah. Maka mutiara nasihat Tajul Arus saya akan cuba seperti semalam, iaitu selepas salat tarawih, sebelum daripada kuliah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan cuba baca sekurang-kurangnya satu mutiara nasihat daripada kitab Tajul Arus. Jadi petang ini dalam tempoh mungkin sekitar setengah jam atau kurang sedikit daripada itu, kita akan menghabiskan perbincangan menyelusuri bagaimanakah istilah penyembah kubur mula-mula diperkenalkan. Sebagaimana kita sebut sebelum ini, istilah ubadul kubur, penyembah kubur, ataupun istilah al-kuburiyun ini merupakan istilah yang bid'ah, istilah yang baharu, yang tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak ada juga di zaman salafus salih. Umat Islam yang menziarahi kubur dilabelkan sebagai penyembah kubur tidak ada. Maka kita dapati awal-awal tokoh yang menggunakan istilah yang bid'ah ini, dan ini bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, kerana membawa kepada natijah mengkafirkan orang-orang yang beriman. Kerana menyembah kubur jelas kufur, dan iaitu kita berjumpa awal-awal tokoh yang menggunakan istilah ubadul kubur dan juga istilah al-kuburiyun adalah Syekh Ibn Atha'illah, Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Atha'illah rahimahullah. Beliau adalah ulama tasawuf, ulama sufi ahli sunnah wal jamaah. Tetapi Syekh Ibn Taymiyah, beliau mempunyai beberapa fatwa yang bercanggah dengan pegangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk di dalam perkara-perkara yang membabitkan akidah. Makanya di sisi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, amalan tawassul, tabarruk, ambil berkat, istighasah tidak dilabelkan sebagai amalan-amalan syirik. Tetapi di sisi Syekh Ibn Taymiyah, sebahagian daripada amalan itu dianggap sebagai menyembah kepada kubur. Jadi beliau awal-awal tokoh yang menggunakan istilah penyembah kubur ini dalam bahasa Arab disebut ubadul kubur, ataupun juga digunakan istilah al-kuburiyun. Lalu istilah ini disambung penggunaannya oleh murid-murid setia beliau. Kerana Syekh Ibn Taymiyah ni satu orang alim, maka beliau ada murid-murid, tapi tidak semua murid-murid beliau bersetuju dengan beliau dalam perkara-perkara yang beliau menyanggahi pegangan ataupun ijma' para ulama'. Tapi ada juga yang setia dengan beliau, misalnya Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Ibn Abdul Hadi. Semua ini menggunakan istilah al-kuburiyun. Kemudian disambut istilah al-kuburiyun ini oleh pengasas kepada gerakan Wahabi, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab,
juga melabelkan orang-orang ini sebagai penyembah kubur, lalu diikuti lagi oleh tokoh-tokoh yang berfahaman Wahabi seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Nasiruddin Al-Albani juga tidak ketinggalan memegang konsep yang sama, melabelkan umat Islam yang lain sebagai penyembah kubur. Dan juga hari ini kita akan lihat apa yang disebut oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan, diikuti oleh Syekh Ibn Jabrin. Selesailah kurang lebih, walaupun ada lagi tokoh-tokoh lain yang mungkin tidak terkenal seperti tokoh-tokoh yang kita sebutkan ini, tapi ada bahkan di Malaysia juga. Jangan katakan orang lain, saya sendiri pernah dilabelkan sebagai penyembah kubur, pernah dilabelkan sebagai musyrikin, padahal demi Allah saya tidak pernah sesekali menyembah kubur, apatah lagi menganggap orang dalam kubur itu sebagai Tuhan. Tapi bila kita terangkan masalah tawassul, kita terangkan apakah pendirian Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab tabarruk ambil berkat, kita terangkan apakah pendirian Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab istighosah, tergamak mereka ini melabelkan, kata dia, Ustaz Engku ni adalah Al-Kuburiyun, penyembah kubur, dan dia mengatakan ini adalah tokoh ulama musyrikin. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah bukakan pintu hati mereka itu untuk melihat kebenaran, supaya kita sama-sama berada di atas kefahaman pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi lihat apa yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan. Ini nama tokoh-tokoh yang biasanya kalau diangkat dan dipuji oleh seseorang, kemungkinan sama ada seseorang itu dia berfahaman Wahabi ataupun dia mesra dengan fahaman Wahabi, ataupun paling-paling bagus dia tak faham apa itu Wahabi, so dia pukul rata ini nama tokoh ulama lalu dia petik. Itu yang paling-paling ringan lah Kalau dipetik nama Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Ibn Abdul Hadi, Syekh Ibn Abdul Wahab, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Saleh Ibn Fauzan, pada hari ini apa yang disebut, Syekh Saleh Ibn Fauzan termasuk ulama Wahabi ketika ini, contemporary dan di masa jawatankuasa fatwa Arab Saudi dipimpin oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Saleh Ibn Fauzan ini termasuk anggota di dalamnya, AJK lah ahli jawatankuasa di dalamnya, ketua jawatankuasa Syekh Ibn Baz. Maka seperti juga orang-orang yang lain yang berfahaman Wahabi, beliau juga sangat keras dengan tuduhan-tuduhan penyembah kubur ini. Lalu beliau tuliskan, wa idza tamakkanati syubhatu minal qalbi sa'uba iqtila'uha fi zamanina hadha mislu ubadil kuburi al-yawma mithla musyrikil jahiliyati sawa'un bisawain. Apabila syubhah, sangkaan yang batil ini telah bertapak di dalam hati, maka sukar untuk dibuang. Pada zaman kita ini, seumpama penyembah-penyembah kubur pada hari ini sama seperti orang musyrik di zaman jahiliyah, sebiji sama, sawaun bisawain, tak ada beza langsung. Illa anna musyrikal jahiliyati ahdhaku wa adhka minhum, melainkan orang musyrik zaman jahiliyah itu lebih cerdik dan lebih pandai daripada musyrik zaman kita ni, penyembah kubur ni. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Melainkan orang-orang musyrik zaman dahulu yang katanya lebih bijak, lebih cerdik daripada orang-orang Islam yang dilabel sebagai penyembah kubur ini, kerana ketika Nabi SAW bersabda kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, Nabi SAW suruh mereka masuk Islam, mengucap la ilaha illallah. Qalu, mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida, adakah orang ini nak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak tu dijadikan Tuhan yang satu sahaja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya yang demikian itu satu perkara yang pelik sungguh. Tuhan yang banyak nak jadikan satu, pelik. Fa abaw wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yuradu fahum alimu makna la ilaha illallah. Jadi dia ada petik-petik juga dalam percakapan ni, dia petik-petik daripada ayat suci Al-Quran, dia dicampur-campur dengan perkataan dia sendiri. Lalu mereka enggan, mereka tak sudi menjadikan Tuhan yang banyak Tuhan yang satu.
Pelik sangat kata dia. Tuhan tu asalnya banyak, tiba-tiba nak suruh tembah Tuhan yang satu. Uish, pelik. Lalu orang-orang yang besar, orang besar di kalangan mereka itu, mereka pergi dan mereka menyeru orang lain teruskan berjalan dan sabar bersama Tuhan yang banyak ni. Kerana sesungguhnya inilah sesuatu yang dikehendaki. Lalu mereka ni tahu makna la ilaha illallah. Fahum alimu makna la ilaha illallah. Anna ma'nahu an tatruka ibadata ghairillah wa ay yufarrada Allahu lil ibadati. Wa hum la yuriduna dhalika, la yuriduna ay yufarradullaha bil ibadati. Jadi kenapa Syekh Saleh bin Fauzan mendakwa orang-orang Islam yang dituduh sebagai penyembah kubur ni lebih bodoh atau dengan kata dia kata orang-orang musyrikin zaman jahiliyah itu lebih bijak daripada orang-orang Islam yang dilabel sebagai penyembah kubur ini. Kerana kata dia, orang-orang musyrikin zaman Nabi SAW, bila Nabi SAW berdakwah kepada mereka, meminta supaya mereka mengucap la ilaha illallah, mereka faham maknanya bila dengan ucapan la ilaha illallah tu, Tuhan yang banyak tu akan ditinggalkan, akan jadi Tuhan yang satu. Jadi mereka tahu makna la ilaha illallah, bahawa makna la ilaha illallah itu bahawa kamu meninggalkan menyembah kepada selain daripada Allah dan kamu mengesakan Allah. Ayyufarradallahu lil ibadati, bahawa diesakan Allah Taala dalam ibadah. Dan mereka tak mahu yang itu, mengesakan Allah tu mereka tak mahu. Mereka tak mahu hanya Allah sahaja yang disembah. Bal yuriduna ay ya'budu ma'ahu ghairahu mimman yaz'umuna annahum syufa'a'un, yaz'umuna annahum syufa'a'u wa annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa, yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Jadi bila mereka faham makna la ilaha illallah itu tidak boleh sembah kecuali kepada lain daripada Allah, mereka tak mahulah. Sebab mereka nak sembah lain pada Allah, yang mana mereka mendakwa bahawa yang mereka sembah itu merupakan syufa'at, orang-orang yang boleh memberi syafaat. Jadi berhala ni boleh mendatangkan syafaat, dan bahawa berhala itu menghampirkan mereka kepada Allah. Jadi bila Nabi SAW kata sebutlah la ilaha illallah, masuklah Islam, sebut la ilaha illallah, jadi orang musyrik tak mahu sebab mereka faham. Itu daripada sudut itulah dikatakan mereka ni lebih bijak, lebih cerdik daripada orang-orang Islam yang dilabelkan sebagai penyembah kubur ni. Sebab bila Nabi SAW suruh kata la ilaha illallah, terus dia faham. La ilaha illallah maknanya jangan sembah lain pada Allah. Tak maulah kami nak sembah lagi Tuhan-Tuhan ni, sebab Tuhan-Tuhan ni boleh menghampirkan kami kepada Allah. Jadi mereka fahamlah makna la ilaha illallah tu. Cerdiklah mereka ni. Mengikut dakwaan Syekh Saleh bin Fauzan. Amma ubadul kuburi al-yawma fa fihim ghabawatun yaquluna la ilaha illallah. Al-musyrikuna abau ay yaqulunaha li'alla yatanaqadu. Yaquluna la ilaha illallah wa yad'una ghayrahu. Hadha tanaqudun. Wa hum la yuriduna ay yatanaqadu fasamadu 'ala syirki khasyatat tanaqudi. Amal balha'u wal mughfiluna fi hadzal zaman faya'buduna al-amwata wal adrihata wa yaquluna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa yadhkuruna Allah bi anwa'in min al-zikri wal laili wan nahari. Maqalatun li Syekh Al-Fauzan. Jadi ini cara berfikir beliau. Jadi beliau kata orang-orang musyrik kira cerdik juga. Sebab bila Nabi SAW dakwah mereka supaya menyebut la ilaha illallah, mereka tak mahu. Kenapa mereka tak mahu? Sebab mereka nak sembah lagi berhala-berhala tu. Jadi berbeza dengan penyembah kubur di zaman kita. Padahal yang dituduh penyembah kubur ini tidak menyembah kubur, tapi itulah sangkaan mereka. Penyembah kubur di zaman kita ni, kata dia, pada mereka tu ada kebodohan, wabawah. Kenapa bodoh? Ataupun kedunguan. Kerana mereka ni duk kata la ilaha illallah. Orang musyrik senang,
Mereka awal-awal lagi dah enggan nak mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Kerana supaya mereka itu tidak bercanggah sebut la ilaha illallah tapi sembah lain daripada Allah, menyeru lain daripada Allah. Ini satu bentuk contradiction. Jadi mereka tak maulah ada contradiction macam tu. Lalu mereka itu bertegas di atas kesyirikan kerana bimbang berlakunya kontradik, tanakut, ya. Kata la ilaha illallah tapi sembah berhala. Mereka tak mau kata la ilaha illallah supaya mereka itu senang sembah berhala, tidak ada sebarang percanggahan. Adapun al-balha, golongan-golongan yang dungu, ya, yang bodoh, yang lalai di masa sekarang ni, al-mughfilun fi hadzal zaman, pada zaman kita ni bodoh mereka ni. Faya'budun al-amwat wal adrihata, mereka itu menyembah kepada mayat-mayat dan juga kuburan-kuburan. Wa yaquluna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal mereka dalam masa yang sama duk mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan mereka berzikir Allah Ta'ala dengan pelbagai jenis zikir malam dan siang, tapi sembah mayat, sembah kuburan. Itulah sudut pandangan beliau. Kenapa beliau mengatakan orang-orang musyrik zaman Nabi SAW tu lebih cerdik, lebih bijak daripada orang-orang Islam yang telah dilabelkan sebagai penyembah kubur ini. Kerana orang musyrik senang, mereka daripada awal mereka tahu mereka memang nak sembah lain pada Allah, jadi mereka tak nak mengucap la ilaha illallah. Ni yang orang musyrik zaman kita ni, dan dikatakan musyrik zaman kita ni, dia mahu pula mengucap la ilaha illallah. Dalam masa yang sama boleh pula dia pergi sembah kubur, boleh pula dia pergi sembah orang mati. Kan kebodoh. Itulah maksudnya, logiknya begitulah. Tetapi di sisi kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, pertama kita kena jelaskan kalau memang menyembah kubur memang hukumnya haram dan syirik. Jadi tak ada maknalah kalau begitu dikatakan la ilaha illallah tapi pergi sembah kubur. Tetapi yang kita faham, orang yang bertawasul dengan Nabi SAW walaupun Nabi dah wafat, yang bertawasul dengan para wali, yang bertabaruk, ambil berkat, ambil kebaikan daripada orang-orang yang telah meninggal dunia, sama seperti mengambil kebaikan daripada orang-orang yang masih hidup, bahkan sama seperti mengambil kebaikan daripada benda-benda yang jamadat, benda-benda yang tidak ada nyawa, seperti Kaabah misalnya. Kita ambil berkat di Kaabah, ya. Kita tawaf di keliling Kaabah, kita memegang Kaabah, kita mengucup Kaabah, ya. Itu semua namanya tabarruk, ambil berkat. Padahal Kaabah pun mati. Kaabah tidak ada nyawa. Jadi apa bezanya, ya? Orang-orang yang kita sebutkan, para anbiya, para aulia, para sulaha, ya, ini orang-orang yang asalnya ada nyawa, tapi nyawanya itu telah berpisah dengan jasad, ruhnya telah berpisah dengan jasad, pergi ke alam roh. Kalau seumpama Kaabah batu memang tidak ada nyawa daripada awal, pun kita boleh ambil berkat. Kenapa? Kerana kebaikan itu daripada Allah. Makhluk ini hanya asbab saja. Jadi demikianlah istighatsah. Istighatsah kita telah terangkan dengan Allah Ta'ala, itulah yang hakikat. Dengan makhluk baik hidup ataupun mati hanya asbab. Kalau lain daripada itu maka boleh jadi syirik. Kalau minta tolong dengan makhluk, walaupun makhluk itu hidup, tapi dengan keyakinan bahawa makhluk memberi kebaikan secara hakikat, makhluklah yang menolak kemudaratan secara hakikat, itu syirik. Kata dengan orang mati sama juga. Kalau itulah i'tiqadnya maka syirik. Tapi di sisi mereka anggap itu penyembah kubur, maka timbullah teori-teori yang mengatakan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW lebih bijak, lebih cerdik daripada orang-orang Islam, ya, yang mereka tuduh, yang mereka labelkan sebagai penyembah kubur. Padahal tidak demikian, ya. Hakikat bila kita suluh dengan kefahaman akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Yang terakhir adalah Syekh Ibn Jabrin. Ulama Wahabi lainnya yang sering melontarkan tuduhan penyembah kubur ni adalah Abdullah bin Jabrin. Hati-hati, ya, kita perhati tengok. Kadang-kadang dalam kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang menggambarkan, menzahirkan diri dia itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia berpegang dengan fatwa-fatwa Syekh Saleh bin Fauzan, berpegang dengan fatwa Syekh Ibn Jabrin dalam bab istighatsah misalnya, mengatakan istighatsah itu syirik, maka kedudukan orang ini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah sangat-sangat diragui. Kerana orang yang Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan dinilai pada perwatakan zahir. Mesti kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini perwatakannya lembut, tawadhu', ya, hamba,
Kalau Wahabi ni dia keras, dia apa, tidak semestinya. Bahkan ada sebahagian daripada orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah karakternya keras, dan ada sebahagian daripada orang-orang yang berfahaman Wahabi karakternya lemah lembut, tawaduk dan sebagainya. Itu bukan kayu ukur. Kayu ukur adalah pada pegangan. Kalau sampai berfatwa mensyirikkan al-istighasah, maka itu orang itu tidak berfatwa dengan fatwa Ahli Sunnah wal Jamaah, sebaliknya berfatwa dengan fatwa seumpama yang difatwakan oleh golongan Wahabi. Baik, apa kata beliau? Al-qismul awalu al-musyrikun al-kuburiyun. Jenis yang pertama daripada orang musyrik adalah orang musyrik yang penyembah kubur. Wa kadzalika yaqulul kuburiyun al-mu'asirun al-an. Demikianlah apa yang disebut oleh penyembah-penyembah kubur di zaman kita sekarang. Yaquluna innal awliya'a yashfa'una lana wa innana la najra'u an natluba minallahi bal natlubu minhum wa hum yatlubuna minallah. Jadi dia mendakwa bahawa orang-orang penyembah kubur zaman sekarang ini berkata bahawa para wali itu memberi syafaat kepada kami, dan sesungguhnya kami tak tergamak nak memohon daripada Allah direct. Maka bahkan kami memohon daripada para wali, dan para wali inilah yang nanti akan memohon daripada Allah Ta'ala. Padahal tidak demikian. Bukannya orang yang bertawasul atau beristighasah dengan para wali ini mengatakan mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa yang sama juga mereka meminta dalam jalan tawasul yang itu lebih diharapkan perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga meminta daripada para wali ini atas dasar makhluk ataupun asbab semata-mata, dengan keyakinan yang penuh bahawa para wali ini pun sebenarnya tidak boleh mendatangkan sebarang manfaat dan juga mudarat. Kalaulah misalnya ada umat Islam yang jahil, yang tidak faham akidah, yang kita bimbang, dia menyangkakan istighasah dengan wali itu makna wali lah yang beri, bukan Allah Ta'ala, maka itu dielakkan saddan li zari'ah. Dielakkan daripada dia itu melakukan istighasah untuk menyekat jalan, bimbang dalam keadaan dia jahil, tak faham akidah. Dia menyangkakan memang wali memberi, bukan Allah Ta'ala, ataupun diajar dia. Dia itu jahil, maka hilang kejahilan itu dengan ta'allum, belajar, dan ta'lim. Diajarkan dia bahawa awak ni bila awak istighasah dengan wali, awak kena faham wali ni hanya makhluk Allah. Bila kata makhluk, wali ni sebenarnya tidak boleh bagi awak apa-apa pun. Wali tidak boleh bagi sebarang manfaat. Wali tidak boleh menolak sebarang mudarat. Bahkan wali pun sudah meninggal dunia, dia makhluk, dia lemah. Awak kena yakin betul-betul, walaupun zahir awak istighasah itu kepada wali, tapi batin hakikatnya yang memberi segala-galanya adalah Allah. Awak faham tak? Jangan awak sangkakan wali ini yang beri. Jadi kena diajarlah, kena dididik, bimbang. Kod ada orang jahil. Tapi kalau seumpama para ulama, seumpama orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, yang melakukan istighasah ini, maka husnuzan kita dengan mereka. Mereka sudah memahami hakikat ini, bahawa makhluk sebenarnya tidak memberi sebarang manfaat dan juga mudarat, melainkan manfaat dan mudarat itu hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Wa yaquluna inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sairul anbiya'i was salihina a'tahumullahu syafa'ata. Dan mereka berkata bahawa Nabi SAW dan seluruh para Nabi dan orang-orang soleh dikurniakan oleh Allah kepada mereka syafa'ah. Ini memang betul. Memang Nabi SAW mempunyai syafa'ah. Memang orang-orang soleh Allah kurniakan syafa'ah. Bahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran misalnya, ada riwayat menunjukkan bahawa mereka itu dapat memberi syafa'at. Jadi syafa'at ini perkara yang sabit. Dari segi syaraknya sabit, dan dari segi akalnya tidak terhalang, tidak mustahil bahawa Allah Ta'ala memberi keistimewaan kepada makhluknya. Makhluk boleh membantu. Syafa'ah ini sebenarnya bantuan. Orang itu misalnya asalnya kalau strictly masih lagi akan diseksa di dalam neraka oleh sebab dosa-dosa yang dilakukan, tapi dengan syafa'ah daripada Nabi SAW, maka Allah ampunkan dosa dia. Nabi minta supaya Allah ampunkan, Allah keluarkan daripada neraka, Allah masukkan dalam syurga. Ataupun syafaat yang besar, Allah segerakan hisab di hari di padang mahsyar. Jadi itu namanya syafaat. Jadi itu memang sabit. Ini bukan hanya dakwaan semata-mata. Ini satu yang Allah kurniakan kepada para nabi dan para wali dan orang yang soleh.
Wa nahnu dan'uhum wa naqulu isfa'u lana kama a'taakumullahu syafa'ata. Dan kata dia, penyembah-penyembah kubur ini berkata bahawa kami menyeru mereka dan kami berkata, berilah syafaat kepada kami sebagaimana Allah memberikan kamu syafaat. Jadi ini memang ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahawa syafaat ini satu perkara yang Allah kurniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi, dan juga kepada orang-orang yang seumpama orang mati syahid, ya, orang-orang yang Allah berikan kemuliaan kepada mereka, maka mereka itu dengan izin Allah memberi syafaat. Kena ingat keywordnya adalah dengan izin Allah, bukan dengan diri mereka sendiri semata-mata, tidak. Jadi saya sambung lagi, bukan lagi 5 minit. Di KL ni masih agak santai lah. Kalau 5 minit lagi tu masih ada baki untuk buka puasa lagi 5 minit. Tapi kalau ada tuan-tuan yang mungkin berbuka puasa awal, mungkin terpaksa bergerak terlebih dahulu, iaitu ada satu sikap di kalangan golongan Wahabi ni, mereka melebihkan orang kafir berbanding dengan orang Islam. Nah, tajuk yang diberi oleh Kiai Ma'ruf Khazin ini adalah mereka ni seolah-olahnya adalah penggemar, peminat kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Ada ulama Wahabi lainnya yang mengagumi orang-orang musyrik jahiliyah seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, yang menurutnya lebih beriman daripada umat Islam yang melakukan tawassul, iaitu nama beliau Muhammad bin Ahmad Bashamil. Apa kata beliau? Tauhid Abi Jahlin wa Abi Lahabin, tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang boleh cek dalam kitab beliau Kaifa Nafhamu Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Bila mendakwa Abu Jahal Abu Lahab ini bertauhid. Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billahi wa yuwahhidunahu fi rububiyyati khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang yang berada di atas agama mereka daripada kalangan orang musyrik adalah mereka itu beriman dengan Allah dan mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah, mentauhidkan Allah sebagai pencipta, mentauhidkan Allah sebagai pemberi rezeki, mentauhidkan Allah sebagai orang yang menghidupkan, mentauhidkan Allah sebagai yang mematikan, mentauhidkan Allah sebagai yang memberi mudarat, mentauhidkan Allah sebagai yang memberi manfaat. La yusyrikuna bihi fi dzalika syai'a. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang seumpamanya tidak mensyirikkan Allah pada perkara itu sedikit pun. Ajibun wa gharibun ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin. Satu perkara yang ajaib dan pelik bahawa Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhidnya kepada Allah dan lebih murni keimanannya dengan Allah daripada orang-orang Islam. Orang Islam yang macam mana ni? Alladzina yatawassaluna bil awliya'i was salihin. Orang-orang Islam yang bertawassul dengan para nabi dan para orang-orang soleh, wa yashtafi'una bihim ila Allah, dan meminta syafaat dengan mereka kepada Allah. Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan min haula'il muslimin. Maka Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhid dan lebih murni keimanan mereka daripada orang-orang Islam ini. Yang mana? Alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang senantiasa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid juzuk 1 muka surat 11. Ini sampai tergamak begitu sekali, ya. Mereka itu melebihkan orang musyrik berbanding orang Islam yang mereka sudah suuzon bahawa orang Islam ini melakukan kesyirikan. Begitu juga yang ditulis oleh Saleh bin Fauzan, kata beliau, amma ibadatul kubur fahiya dinu Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa dinul musyrikin laisat fi dini Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun penyembahan kubur ini, itu adalah agama Abu Jahal dan Abu Lahab dan agama orang-orang musyrik. Laisat fi dini Rasul alaihi wassalatu wassalam, bukannya ada dalam agama para rasul. Ini betul lah, memang menyembah kubur itu bukan agama Nabi SAW. Tapi tawassul tabaruk istighosah bukan sembah kubur, itu saja bezanya. Walakin idza zahara al-jahlu wa zahara ittiba'ul hawa hasala fil ummati ma hasala min ja'li hadhihi al-umur asyirkiyah min ad-din. Akan tetapi, kata beliau, apabila telah terzahirnya kejahilan dan terzahirnya mengikut hawa nafsu, maka terhasillah dalam umat ini, iaitu umat Nabi SAW, padahal Nabi SAW menafikan kesyirikan daripada umat, tapi diisbatkan oleh golongan Wahabi, ya, kesyirikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, telah terhasil menjadikan pekerjaan-pekerjaan syirik ini, iaitu sembah kubur, adalah sebahagian dari agama.
wa ja'li tauhid wal khuruj 'anid din, dan menjadikan tauhid itu adalah keluar dari agama. Wala haula wala quwata illa billah, kata beliau dalam kitab I'anatul Mustafid bi syarhi kitabit tauhid, Syekh Saleh bin Fauzan. Apa yang mereka katakan dengan lebih mendahulukan orang-orang yang nyata-nyata kafir bertentangan dengan firman Allah. Allah dan Rasul lain, mengkhabarkan lain yang mereka faham. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Surah An-Nisa, ya, ayat 144. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang kafir menjadi wali, maknanya orang yang kamu kasih, orang yang kamu rapat, dengan meninggalkan orang mukmin. Sekarang ni kamu puji pula orang kafir sebagai lebih bagus, lebih baik daripada orang-orang mukmin. Adakah kamu ingin menjadikan alasan yang nyata bagi Allah Ta'ala untuk menyiksamu? Jadi ini sikap yang sangat menyedihkan. Mereka lebih memuji, ya, orang-orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab lebih bertauhid, lebih murni iman berbanding orang Islam, semata-mata kerana khilaf perbezaan mereka dalam memahami masalah tawassul, masalah tabarruk dan istighasah yang saya telah terangkan, ya, dengan terperinci pada kuliah yang lalu. Jadi alhamdulillah selesai kita dengan kesedihan, ya, merenung kepada kata-kata yang tajam yang menghiris kepada keimanan orang-orang Islam itu. Nanti insya-Allah dalam kuliah kita yang akan datang di muka surat 71 kita akan pergi kepada melihat apa pandangan para ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam bab ini. Dalam bab yang keempat, jawapan konkret ke atas tuduhan penyembah kubur ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.